wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, sekali lagi kita bertemu dalam ruangan yang kita panggil Salam Husnul Khatimah. Salam Husnul Khatimah. Dan malam ni tuan-tuan kita sudah bersiaran lebih daripada 170 malam. Lebih daripada 170 malam, menghampiri 175 malam kita ke udara berterusan sejak 13 hari bulan Mac sebelum COVID-19 diisytiharkan sampailah sekarang tidak putus-putus tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ke udara. Pagi pukul 7 kita panggil titisan embun pagi antara kuliah subuh hingga kuliah duha begitu tuan-tuan dalam 1 jam atau 40 minit. Kemudian tu insya-Allah malam pukul 9.15 setiap malam. Para penonton yang hormati sekalian, setiap malam 9.15 automatik kita ada program dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Malam ni sekali lagi tuan-tuan kita menampilkan satu lagi tajuk untuk kita bincangkan, dan tajuk ini yang paling hampir dengan tuan-tuan, yang paling hampir dengan kehidupan tuan-tuan, hampir dengan kehidupan saya, hampir dengan kehidupan seluruh ahli panel yang mewakili kita pada malam ini tuan-tuan dan puan, iaitu kita nak membincangkan tajuk, tajuknya ialah tuan-tuan kaku ataupun tuan-tuan lesu ataupun dalam menasihati ahli keluarga. Maknanya kita kaku tuan-tuan, kaku. Ada masalah sedikit kepada orang yang menasihat dan orang yang dinasihati tuan-tuan dan puan ada masalah. Jadi dalam hal yang sedemikian tuan-tuan, bila kita nasihat menasihati tidak berjalan, nasihat menasihati tidak beroperasi, dalam keadaan keluarga menghadapi masalah misalnya, tak ada orang yang boleh menasihati, maka keluarga itu pun berterusanlah hidup dengan masalah yang tak dapat dirungkaikan masalah itu. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan bincang pada malam ini tuan-tuan dan puan. Saya harap para penonton tuan-tuan like and share, tolong like and share and tag. Like and share and tag kawan-kawan kita tuan-tuan supaya lebih ramai yang menonton lebih baik, lebih ramai yang menonton lebih baik, sebab inilah ilmu yang akan digarap, ilmu yang akan dibincangkan melalui pengalaman-pengalaman teman-teman yang hadir pada malam ini yang menjadi ahli panel, semuanya berpengalaman. Pengalaman 15 tahun bekerja, 20 tahun bekerja, pengalaman dengan anak sendiri, dengan anak-anak yang berkedidik sebagai pendidik tuan-tuan dan puan. 2 orang daripada 3 orang ahli panel malam ini adalah pendidik. Tuan-tuan dan puan, saya perkenalkan yang pertama yang akan menjadi juru bicara yang pertama, iaitu Al-Fadhil Ustaz Abdul Sattar Muhammad. Ustaz Abdul Sattar Muhammad tuan-tuan daripada IPG Kota Baru, Institut Pendidikan Guru. Institut Pendidikan Guru di Kota Baru. Kepada tuan-tuan yang agaknya mungkin nak diterangkan, dulu namanya Pusat Latihan Guru ataupun tempat melatih guru-guru tuan-tuan dan puan. Sekarang ni dengan jenama barunya, dengan mungkin misi barunya, dengan visi barunya, maka dinamakan Institut Pendidikan Guru di Kota Baru, Kelantan. Beliau mempunyai pengalaman yang luas selama tuan-tuan berkhidmat di Sabah dan di beberapa tempat yang lain tuan-tuan dan puan, dan sekarang ni ditempatkan di Institut Pendidikan Guru di Kota Baru. Yang kedua tuan-tuan dan puan, yang kedua ialah Ustazah Maudah binti Ali, seorang guru tuan-tuan dan puan, seorang guru, seorang ustazah, optionnya dalam bidang syariah tuan-tuan dan puan, mengajar di sekolah SMK Baling, dan buat pertama kalinya. Untuk tuan-tuan dan puan, tiga-tiga yang kita tonjolkan pada malam ini, inilah kemunculan kali pertama mereka, muncul kali pertama, dan saya harap insya-Allah ini kali pertama dan banyak lagi kali-kali berikutnya, sebab kalau keadaan mengizinkan, kesihatan mengizinkan, suasana mengizinkan, kita akan meneruskan program ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi kita ada yang ketiga sebenarnya,
Boleh dengar? Tak boleh? Dengar. Belum lagi. Dengar. Belum lagi. Alhamdulillah. Dengar. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh dengar. Boleh. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita ada yang ketiga, tuan-tuan, iaitu saudara Rizal Isharuddin. Rizal Isharuddin, seorang konsultan, management consultant, seorang language consultant, tuan-tuan, linguistic consultant, dan seorang trainer, tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang banyak melakukan program-program dan pernah tinggal, tuan-tuan, di United Kingdom selama hampir 20 tahun tinggal di United Kingdom, menjalankan berbagai-bagai aktiviti di United Kingdom dan balik, tuan-tuan dan puan, mengembangkan sayapnya dalam bidang training untuk train anak-anak bangsa kita dan sebagainya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak mulakan, saya nak minta teman-teman untuk soalan-soalan ini dijawab dalam masa 5 minit je. Keling-kelinglah sikit jam tangan, keling-kelinglah jam-jam yang ada supaya setiap soalan itu dijawab dalam 5 minit. Kalau 5 minit, kita boleh beroperasi, kita boleh berbincang selama 1 jam. Tiga pusingan tuan-tuan, insya-Allah. Jadi untuk memulakannya, apakah mukadimah yang paling sesuai? Mukadimah yang paling sesuai kalau misalnya tajuknya ialah kaku untuk menasihati ahli keluarga. Maknanya tuan-tuan ada masalah untuk menasihati ahli keluarga. Saya jemput yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Sattar Muhammad untuk memulakan program kita ni dalam masa 3-4 minit sebagai mukadimahnya. Daripada mukadimah itulah perbincangan ini akan diteruskan, insya-Allah. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Datuk ahli-ahli panel. Saya gementar sebenarnya ni. Kita cubalah, betul Sila Ustaz, sila. Kita terus kepada poin kita lah sebab 5 minit nak bagi ni. Jadi yang pertama sekalinya adalah kita ambil tentang kita ni agama lah yang penting lah. Yang pertamanya adalah ad-din nasihat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihat. Agama itu ialah nasihat. Nasihat ini merupakan sebahagian daripada agama. Ad-din itu bukan agama yang berbentuk culture, tapi agama yang berbentuk cara hidup kita. Maksudnya hidup kita ini memang tidak boleh dipisahkan dengan nasihat. Dan ada satu kenyataan daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kalaulah Al-Quran turun satu surah sahaja, cukup sebenarnya. Dia kata tak perlu lagi surah-surah lain, iaitu surah Al-Asri yang selalu kita baca. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi waktu asar. Demi masa tu pula Allah pilih waktu asar. Maksudnya dah dekat nak maghrib dah. Dunia ini dah hampir maghrib dah. Jadi demi waktu asar sekarang ni, sesungguhnya manusia masih lagi dalam keadaan rugi. Asar dah rugi lagi. Kalau dah zuhur rugi, ada peluang untuk nak untung. Tapi kalau dah asar rugi lagi, orang bisnes dah lah. Yang akan untung tidak rugi ialah allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Hanya empat ini. Empat perkara perlu ada pada setiap orang beriman. Yang pertama ialah beriman, dua beramal soleh, melakukan amalan-amalan baik. Yang ketiga sentiasa berpesan, sentiasa nasihat menasihati, berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Jadi kemuncak agama ni ialah nasihat. Nasihat ataupun berpesan-pesan, berwasiat. Itu menjadi kunci kita hari ni lah. Maksudnya watawasaw. Watawasaw maksudnya berpesan-pesan, berwasiat. Wasiat ni biasanya Datuk, wasiat ni orang nak mati lah. Pesanan terakhir dipanggil wasiat. Jadi nasihat tu mungkin hari ni nasihat, susah boleh nasihat lagi. Tapi kalau tawasaw, kalau wasiat tu
yang terakhir lah. Macam imam pada hari ni, hari Jumaat hari ni. Dia bangun-bangun je dari mimbar tu, ittaqullah, dia kata, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku bertakwalah kamu kepada Allah. Usikum, aku wasiat kepada kamu semua, wa iyaya, dan kepada diriku sendiri, supaya bertakwa kepada Allah. Imam setiap kali naik mimbar tu dia macam nak mati lah. Pesanan terakhir dia lah. Jadi kalau minggu depan dia hidup lagi, maknanya bonus lah. Boleh wasiat lagi. Maksudnya pesanan terakhir, pesanan yang terpenting. Itulah nasihat. Jadi nasihat dalam ayat yang saya baca lebih kurang tadi tu, ada dua sebenarnya. Nasihat ini, satu, nasihat tentang kebenaran. Kebenaran itu bukan datang dari kita. Kebenaran itu datang daripada Allah. Maksudnya konten nasihat kita tu kita kebenaran. Yang kedua, orang yang menasihati ini dia kena bisabri, dengan ketabaran. Itu juga dengan orang yang mendengar nasihat. Dia kena dengar nasihat yang benar dan dia juga kena bersabar dalam mendengar nasihat itu. Jadi ini yang dua benda ni dalam part tadi tu, beriman, beramal soleh. Yang dua lagi tu sangkut paut dengan nasihat. Maksudnya besar nasihat ini, nasihat dengan kebenaran dan nasihat dengan kesabaran. Sebab itulah penting. Jadi yang tu nasihatlah. Jadi yang tajuk kita ni ialah kita kaku. Macam mana boleh kaku? Sebab itulah bila kita kaku, tak jalan lah. Maksudnya kita rugilah. Kekakuan ini berlaku dengan ahli keluarga. Ini saya rasa kita semua orang akan kaku bila berhadapan dengan keluarga. Kalau dengan orang lain macam saya jugalah. Kalau dengan murid, mati-matian kita bagi nasihat. Tapi kalau dengan anak kita, dengan anak kita rasa macam lain lah. Satu, mungkin itulah kekurangan yang ada pada kalau guru ke, kalau siapa saja penceramah ke, dia boleh menasihati orang berapi-api. Tapi bila dia balik rumah, dia kaku nak nasihat isteri dia kaku nak nasihat anak dia, kaku nak nasihat dua ipar dia. Ipar dua dia. Dan dia akan kaku tu. Satunya ialah kerana orang sebelah, orang ahli keluarga ni kenal dia siapa. Sebab dia tidak role model mungkin. Nak nasihat aku dia kurang juga kot. Sebab dia dah kenal hati budi kita, kenal perut. Orang Kelantan kata perut pedal kita. Pedal kita orang dah kenal. Jadi kalau nasihat pun tak makan, menyebabkan kita pun jadi kalah untuk menasihati ahli keluarga kita. Dan mungkin kita boleh bincang lagi. Alhamdulillah. Saya rasa 5 minit tu. Terima kasih. Bagus. Ini yang apa ni, orang profesional, pensyarah profesional, pensyarah kanan macam Ustaz. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, bagi 3 minit dibuat 3 minit, bagi 4 minit dibuat 4 minit, bagi 5 minit dibuat 5 minit. Ustaz tadi mengulas, tuan-tuan, ambil daripada Imam Ghazali, dia kata kalau Al-Quran ni hanya ada satu Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, kalau Quran diturunkan hanya satu surah saja. Satu surah sudah mencakup seluruhnya, tuan-tuan dan puan. Sekarang Al-Quran ada 114 surah, tuan-tuan dan puan. Jadi yang diulas tadi ialah tentang nasihat. Daripada 4 perkara yang tersebut dalam surah Al-Asr, tuan-tuan dan puan, 2 perkara di hujungnya itu adalah nasihat. Nasihat dengan kebenaran, dengan nasihat dengan kesabaran. Masya Allah, cantiknya. Dan Ustaz pun telah memberikan siapa yang menasihat, siapa yang dinasihati, kenapa yang menasihat tu, tuan-tuan dan puan, nasihatnya tumpul ataupun kaku atau tumpul, tuan-tuan, nasihatnya. Sudah digambarkan tadi kenapa ketumpulan, kekakuan itu berlaku. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya rasa satu pendahuluan, satu mukadimah yang pada saya lah sangat-sangat cantik, menepati dengan apa yang sepatutnya jajaran perbincangan kita pada malam ini. Dan saya nak minta kalau boleh pada ustazah ya. Jadi kalau kita kata nasihat ni, ustazah, menasihat dan ahli keluarga dan sebagainya, kita nak tengok sikit ya pandangan ya. Macam mana, tuan-tuan, macam mana Nabi dalam keluarga kena ini, kita nak ambil contoh dulu. Ini konsep dulu. Peringkat yang pertama ni konsep dulu. Nabi adalah contoh kita. Nabi adalah contoh kita. Uswatun hasanah, contoh kita Nabi. Dan macam mana Nabi menjalankan tugas nasihat menasihati dalam unit keluarga Nabi itu sendiri.
dalamnya termasuknya isteri-isteri Nabi, dalamnya termasuk anak-anak Nabi, dalamnya termasuklah agaknya tuan-tuan yang bertalian sama ada melalui perkahwinan atau yang bertalian melalui darah misalnya dengan cucu-cucunya Sayyidina Ali dan sebagainya, Hasan Hussein dan sebagainya tuan-tuan puan insya-Allah. Jadi agaknya Ustazah, peringkat awal ni agaknya cuba kita paparkan kepada para penonton macam mana contoh suri penghulu segala Nabi, penghulu segala contoh menjalankan tugasnya sebagai penasihat dalam konteks keluarga tadi. Sila Ustazah. Halo? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar Datuk? Dengar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Jadi kira Ustaz Sattar telah membuka bicara kita dalam topik kaku dalam bicara ini. Jadi insya-Allah saya Ustazah Maudah insya-Allah ataupun Datuk sebenarnya nama pena saya Ustazah Cinta. Cinta, masya-Allah. Saya kalau Ustazah Cinta. So pada malam ni saya nak melakarkan sebenarnya kisah-kisah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegur ataupun pelaksanaan dia dalam keluarga dan juga kita dan keluarga kita sendiri insya-Allah. Jadi bertitik tolak kepada surah At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfusikum wa ahlikum nar. Ya, daripada itu kalau kita nak mencegah, cegahlah kita diri kamu dan juga ahli kamu daripada api neraka. Dan ingatlah bahawa sebenarnya apa yang kita lakukan Nabi SAW yang kita harus contohi, kita nak mendidik keluarga kita ni supaya kita semua masuk syurga. Tetapi macam yang Ustaz Sattar beritahu tadi memang susah. Ada kadang macam saya ni seorang ustazah dan kadang-kadang bagi ceramah kat luar sikit, kita nak nasihat orang senang. Sebab orang tak tahu siapa kita. Datuk? Yeah. Orang tak nampak cermin tu di rumah. Jadi macam anak-anak ni dia nampak kita berbangun pagi sampai tidur balik. Dia nampak jadi susahnya kat istilah. Di mana mereka melihat tamthil ataupun contoh tauladan tu. Jadi di sini saya nak petik lah bagaimana cara Nabi SAW mendidik. Caranya kalau saya lihat daripada empat cara Nabi SAW. Pertama sekali ialah apabila Nabi ni dia syorkan sekali menegur dan terus menerangkan tentang hukum. Dan tentang hukum. Maksudnya bila Nabi SAW menegur tentang sesuatu, baginda terus memberi hukum kepada satu itu. Contohnya saya nampak kat sini tentang apa yang berlaku pada sahabat lah. Sahabat baginda SAW, sekitar Jarhad radhiyallahu anhu ketika itu melintas. Rasulullah SAW nampak sahabat dia ni melintas dan dalam keadaan paha dia terbuka. Maka Nabi minta supaya sahabat tadi menutup pahanya dan berkata, tutuplah paha kamu kerana itulah aurat. Maka dia sudah nampak. Bila ditegur atau bila kita nak bagi nasihat, terus beritahu. Contoh kalau saya bagi terus Datuk tentang contoh kehidupan seharian. Ya. Macam contoh kalau ibu nak menasihati anaknya pakai tudung kena tutup sampai lambungnya. Kenapa? Dalam kita tahu kalau terbuka ia namanya aurat, hukumnya adalah haram. Kena jelas sebut, kena pakai maksum, kena pakai stokin dan sebagainya. Benda tu kena jelas, jelas menghukum, baru nampak. So larangan tu bukanlah berdasarkan emosi. Sebab kalau kita tegur dan kita nasihat berdasarkan emosi, benda tu pada saya lah tak jadi. Dia kena ada dengan ilmu dia, dengan hukum supaya benda tu jelas nampak. Jadi yang kedua cara Nabi SAW ialah bila Nabi menegur, dia tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan. Maksudnya kita berlaku adil. Ada di situ keadilan dan di situ ada penjelasan. Contoh mungkin kita nampak apa yang berlaku kepada sahabat. Saya banyak sebelum ni saya nampak contoh-contoh sahabat ni Datuk malam ni. Iaitu kita mana seorang sahabat bernama Hisham ketika mana Saidina Umar Al-Khattab melihat dia ambil wudu. Bila nampak dia ambil wudu, dia tak sama macam apa yang dilihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wuduk ke solat?
Jadi ketika itu bila ditegur, dia minta Sayyidina Umar membantah dan membawanya kepada Nabi. Nabi SAW telah menyatakan tentang dia minta Hisham cerita dan diminta juga Sayyidina Umar menceritakan dan masing-masing memberikan hujah. Jadi Rasulullah kata dia sebenarnya ada tujuh cara ataupun 7 suara, 7 cara untuk melaksanakan solat. Ataupun cara yang ni saya tak apa nak ingat ni, subhanallah. Tapi di sini apa yang saya nak jelaskan, Nabi ketika mana mengadili sesuatu perbicaraan dengan sahabat, Nabi akan minta penerangan, dia menghormati pandangan. Jadi kalau aplikasi di dekat teguran kita untuk ahli keluarga, perlulah kita mendengar dulu. Kadang-kadang apa yang berlaku pada ibu dan ayah, menghukum anak tanpa kita meminta dibagi penjelasan terlebih dahulu, menyebabkan dia akan rasa something, dia rasa macam tak puas hati. Bila tak puas hati, keluar rumah lah ataupun merajuk dan mereka mencari rakan-rakan sebaya dia. Ini lagi susah sebab dia rasa macam kawan dia boleh faham dia, mak bapak tak faham dia. Cara ketiga Nabi SAW ialah baginda akan tegur dan dia terus praktikalkan benda ni. Mungkin ini ialah apa yang Nabi SAW ajar kepada Hasan Hussein. Pada saya dan sudut praktikal ni, kisah Hasan Hussein bagaimana dua cucu Nabi SAW melihat seorang tua yang mengambil wuduk dengan cara yang salah. Jadi mereka berdua berfikir bagaimana cara untuk tegur orang tua tu. Dengan cara bil hikmah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah kan. Dengan cara yang hikmah dan tidak, maksudnya tidak menyebabkan orang tua tu terasa. Jadi bila sampai ke sini, Hasan dan Hussein berfikir mereka ambil wuduk. Bila ambil wuduk, minta kepada orang pakcik, kata pakcik tengok, tolong pantau kami, tolong awas sekali bagaimana cara nak ambil wuduk. Maka bila dia melihat Hasan Hussein mengambil wuduk satu persatu, baru dia nampak, oh, this is the right way. Ini adalah cara yang betul macam mana ambil wuduk. Jadi mudah saja, tanpa menyakitkan hati, tanpa buat orang tu terasa, dia rasakan, oh betul lah, sebenarnya saya yang salah. Kamu ambil wuduk. Kamu ambil wuduk dengan cara yang betul. Jadi inilah dia cara Nabi SAW melatih anak dia, melatih cucu dia bagaimana cara untuk menegur dan bernasihat dengan cara yang baik. Kemudian cara yang keempat yang saya jumpa ialah bagaimana Nabi dia membetulkan, dia terus betulkan kesilapan. Kalau dia tegur, dia terus betulkan. Contoh bagaimana Nabi menasihati isteri-isterinya. Ni kenapa lebih pada seorang isteri kan Datuk. Bila lebih seorang ni cerita ni poligami lah yang kita ada pada hari ni. Dan untuk pengetahuan Datuk juga, sebenarnya saya ialah isteri pertama. Suami saya ada isteri kedua. Jadi di situ, jadi bila dalam isteri ni, dia tak boleh lari daripada cemburu. Dia apa yang Nabi kata kepada isteri-isteri baginda adalah mengajar dan terus menegur sekiranya berlaku kesilapan. Dan sepatutnya benda tu diamalkan dalam keluarga, sama ada suami nasihat kepada isteri atau isteri nasihat kepada suami. Sebagaimana yang Ustaz Sattah kata, aninu nasihah. Agama itu ialah agama yang berbentuk nasihat. Sebab sebenarnya kalau saya melihat masalah dia kata kaku untuk menegur ni Datuk, tak tergamak nak tegur adalah disebabkan oleh rasa sayang yang sangat tinggi. Rasulullah pun sayang kepada isteri dia, Rasulullah pun sayang pada anak dia, tapi melihat kepentingan menegur dan membetulkan itu lagi penting, maka perasaan tu letak kat tepi. Di mana sebenarnya kalau kita menegur kemudian memberi contoh yang baik. Menegur kemudian memberi contoh yang baik, teladan yang baik daripada mak bapak. Kita tengok macam mana tarbiyatul aulad dalam Abdullah Nasir Ulwan Datuk. Dalam tu banyak dicerita macam mana cara sebenarnya kita, cara-cara yang baik kalau ibu dan ayah tu ingin beri contoh kepada anak. Ini insya-Allah. Jadi bagaimana kisah Nabi tadi sedikit sebanyak, dan kalau nak Abdullah Nasir Ulwan juga sebenarnya tarbiyatul aulad ni diambil daripada surah Nabi SAW juga. Kalau kita lihat daripada 5 bentuk cara yang kita buat, pertama ialah mengambil contoh tauladan yang baik daripada ibu dan ayah tadi. Yang kedua adalah menjadikan adat kebiasaan yang berlaku dalam rumah itu untuk jadikan sebagai
benda yang kita boleh tegur menegur, watawasau bil haq watawasau bis sabr tadi. Kemudian nasihat dengan bimbingan, memberi nasihat kemudian membimbing. Yang keempat, teguran ini melalui pemerhatian dan juga pengawasan, tarbiyah kepada anak-anak ni tadi. Dan akhir sekali adalah mendenda dan hukuman sekiranya benda tu dapati salah. Sebenarnya masalah rumah tangga, masalah keluarga pada saya sendirilah, ia berpunca daripada masalah ibu ayah tu dalam kesilapan mendidik sebenarnya. Jadi saya rasa sampai untuk pusingan ni sampai situ dulu Datuk. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah, terima kasih, Masya-Allah. Ustazah tadi telah mengembangkan apa mukadimah ringkas yang diberikan oleh Ustaz Abdul Sattar tadi. Alhamdulillah, dengan memberikan contoh-contoh yang dibuat, yang dipraktik oleh Nabi Muhammad SAW. Ada 4 perkara tadi, tuan-tuan, cara Nabi, method yang Nabi gunakan, yang tak perlu saya ulas lagi, tuan-tuan dan puan. Kemudian tu di hujungnya Ustazah minta, jadikanlah tegur menegur ni satu kebiasaan. Jadikanlah tegur menegur ni satu subculture dalam rumah. Jadikanlah tegur menegur ini sebagai satu usaha untuk mendidik. Jadikanlah tegur menegur ini sebagai diawas, ada kawasan, ada monitoringnya. Apa yang ditegur itu menimbulkan kesan, kalau kesannya setakat mana, kalau tak berkesan, apa nak dilakukan. Dan akhirnya tentang mendenda dan hukuman dan sebagainya juga merupakan salah satu komponen kepada nasihat. Okey, saya nak pergi kepada orang muda kita ni, saudara Rizal Isyaruddin. Tuan-tuan, sebagai seorang konsultan, dia konsultan, sebagai seorang trainer, alhamdulillah, dia dah nampak dah. Dia nampak macam mana gambaran masyarakat di Malaysia, terutamanya masyarakat Islam, masyarakat Melayu di Malaysia. Hasil daripada, kita buat premis, hasil daripada nasihat yang tidak banyak berjalan di rumah. Atas beberapa sebab. Bapa sebagai juru nasihat yang utama tidak menjalankan tugasnya. Mak sebagai juru nasihat juga yang pertama, yang kedua tidak menjalankan tugasnya. Abang Long, Abang Ngah juga tidak menjalankan tugasnya. Kakak Long dan Kakak Ngah juga tidak menjalankan tugasnya. Kita dapati anak-anak kita sekarang ni. Rasanya kalau misalnya Rizal boleh dapat sebutkan sikit, oleh kerana tidak dinasihati itu, kita nampak berapa banyak yang panggil social deviant behavior, maknanya pelakon-pelakon yang tidak mengikut dia punya, kata orang, tata susila kita yang berlaku dalam masyarakat, terutamanya kepada pelajar-pelajar, orang-orang muda, anak-anak muda. Agaknya Rizal boleh komen tentang itu. Sila Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Datuk, terima kasih kepada ahli-ahli panel yang lain, dan terima kasih juga kepada penonton yang ada pada hari ini. Alhamdulillah, suka sangat sebenarnya dapat kita bersama dan Riz berkongsi. Riz lebih suka panggil Riz, senang Datuk dan juga rakan-rakan yang lain. Apapun apa yang Datuk katakan tadi, kesan daripada perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan seseorang itu adalah akibat daripada jiwa dalaman mereka. Dengar Datuk ya? Dengar. Tapi saya dengar. Tapi okey, sila dengar. Baik. Suara baik. Sila. Adalah jiwa. Dengar Datuk ya? Dengar. Sila. Baik, terima kasih sebab tadi ada isu dari segi teknisian, jadi itu yang rasa agak sangsi. Tak apa, sila. Tapi alhamdulillah. Baik. Jadi apa yang soalan tadi ialah yang mana apakah kesan jika ibu bapa atau abang tidak memberikan tanggungjawab yang sebenarnya terhadap kekeluargaan itu sendiri dengan menasihati. Jadi apa pandangan Riz di sini Datuk dan juga pada pendengar dan juga penonton akibat perkara yang kita tak dilaksanakan di dalam kehidupan kita seharian bersama dengan keluarga, yang seperti mana yang dikata pendengar dan juga penonton kan oleh Ustaz tadi dan juga Ustazah Cinta tadi, yang mana kita perlu menegur mereka dan kita perlu menasihati mereka dan juga kita berikan menghukum pada mereka. Jika perkara ini tak dilaksanakan, ia akan Riz tak kata memborak perandakan kekeluargaan itu, tapi dia akan mensongsangkan ekor
ekosistem keharmonian dalam kekeluargaan sendiri. Jadi dalam kekeluargaan, terutama anak-anak maupun ibu bapa, adalah terbuka hati. Kita hendaklah terbuka hati dalam kita menerima nasihat, dalam kita memberikan nasihat. Dalam bahasa Inggeris kata no hard feeling lah, Datuk. Jadi perkara ini sangat penting, dan untuk kita mengamati perkara itu yang mana ianya adakah perlu kita laksanakan ataupun sebaliknya. Walau bagaimanapun, dalam kita menerima dan kita juga harus memberi. Maksud di sini, kita harus mendengar juga daripada pihak-pihak yang kita memberi teguran. Kita tidak boleh memberikan, kita kata, sistem detektor yang mana hanya dengar saja dan buat. Dalam kekeluargaan, kita perlu bentuk sifat terbukaan dan sifat harmoni yang mana kita menerima dan kita berlapang dada. Tidak ada hard feeling dalam kekeluargaan. Bagaimanapun mereka tetap mak kita, bagaimanapun mereka tetap abang kita, tetap ayah kita, tetap adik kita, tetap kakak kita. Jadi apa yang Haris nampak, pertama sekali yang seperti dikata tadi adalah kita kena bersifat terbuka. Yang kedua, kita haruslah bersifat harmoni, yang mana kita tidak meletakkan sesuatu perkara itu perlu diambil singgung ataupun kita rasa tersinggung. Dan jika perkara ini tak dapat dilaksanakan, maka seperti dia kata tadi dah Datuk ya, kekeluargaan itu akan pincang. Kerana kita tak tahu yang sama ada kita lakukan itu adalah betul ataupun yang kita lakukan itu adalah salah. Jadi bila peringatan itu diberikan oleh mak ayah terutamanya, maka ianya akan memberikan satu panduan ataupun foundation yang mana ianya tidak akan tergelincir daripada landasan yang sepatutnya. Jadi itu pandangan Haris jika perkara-perkara yang sepatutnya dilaksanakan di dalam kekeluargaan, terutama memberikan nasihat tadi itu tidak dilaksanakan, maka kepincangan kekeluargaan itu akan berlaku yang mana duka cita dengan keluar malamnya dan bahasa yang sebenarnya dia tak suka gunakan bahasa mak rempit ni Datuk sebenarnya, tapi lah mereka yang berlimpangan di luar daripada kawasan rumah pada waktu-waktu malam. Kalau kita lihat tahun lepas sila. Oh, ada hang sikit. Yang mana kemalangan, mungkin itu akan tidak memberikan rasa tanggungjawab yang sepenuhnya kepada anak tersebut. Mungkin akan sebab-sebab tertentu yang kita tak pasti, tapi walau bagaimanapun biarlah sebab-sebab yang tertentu itu kita tolakkan ke tepi. Jadi itu setakat ini Datuk. Terima kasih. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan nampaknya apa yang diulas oleh Riz tadi tuan-tuan dan puan yang kalau misalnya tidak berlaku, kepincangan akan berlaku, berbagai-bagai jenis kepincangan sosial, kepincangan budaya, nanti saya nak pergi kepada kepincangan agama. Tuan-tuan dan puan kita baru ini baru konseptual ni. Tadi Ustaz Abdul Sattar telah melakarkannya tentang mukadimah tadi. Yang pengisian kita tengok tadi dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Ustazah Maudah, Ustazah cinta, tuan-tuan, cinta. Baru saya tahu malam ni tuan-tuan, cinta. Dan begitu juga anak muda kita Riz memberikan tuan-tuan dan puan apa yang dia kata, diulang banyak kali, no hard feeling, no hard feeling. Maknanya tuan-tuan, nasihat kerana ini kita tak tahu yang sama ada kita lakukan itu adalah betul ataupun yang kita lakukan itu adalah salah. Okay. Jadi bila peringatan itu diberikan oleh mak ayah terutamanya, maka ianya akan memberikan satu panduan ataupun foundation yang mana ianya tidak akan tergelincir daripada landasan yang sepatutnya. Jadi itu pandangan Riz. Okey. Itu sebenarnya ulangan. Kita ada masalah. Para penonton yang penting sekalian, nampaknya malam ni kita ada masalah teknikal. Pertama sekali saya rasa masalahnya berkaitan dengan internet. Oleh kerana hujan setengah hari daripada tengah hari tadi sampai malam, hujan selebat-lebatnya tuan-tuan. Jadi sudah berbagai-bagai kita tengok suara pun. Ini pun ulangan. Ini ulangan daripada Riz sebenarnya yang sudah
diucapkannya tadi tuan-tuan, saya tak tahu macam mana pula ni playback ini berlaku berlimpangan di luar tak daripada apa. kawasan rumah pada waktu malam. Kalau kita lihat tahun lepas kes yang mana kemalangan, mungkin itu akibat daripada kecuaian merhati anak-anak tersebut ataupun tidak memberikan dia playback tanggungjawab yang tak dengar dia kuat cakap ni. kepada anak. Okey, kita pergi kepada pusingan yang kedua sekarang ni. Pusingan yang kedua kita pergi kepada kepada Ustaz Abdul Sattar, insya-Allah. Biarlah sebab kita tak tahu macam mana dia boleh berlaku macam ni kan. Tapi tak apa. Okey. Dia dah habis dah. Okey, saya tak tahulah macam mana benda ni boleh berlaku. Benda ni teknikal lah tuan-tuan ya. Dan saya rasa internet, masalah internet. Bila internet ini tidak sihat, maka nampaklah tuan-tuan gejala-gejala ketidaksihatan internet itu berlakulah dalam program kita dan jarang berlaku sebenarnya. Tapi tuan-tuan dan puan saya nak pergi balik kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Sattar Ustaz kalau kita nak pergi sekarang kepada agama, lebih kepada nasihat-menasihat agama. Dan kita dapati Ustaz antara sebab yang jadi kaku ni, soal kaku ni, ialah soal macam Ustazah sebut, mana Ustaz tersebut, dia ni cakap tak suka bikin tuan-tuan. Bila cakap tak suka bikin ni, orang pun dah tahu latar belakang, orang dah tahu bapak dia macam mana. Bapak tak berapa salat, nak suruh anak salat, tak mungkin. Kan Bapak tak pernah duduk masjid mendengar majlis ilmu, nak suruh pula anaknya pergi menadah ilmu, tak mungkin. Kan bapa misalnya bergaduh siang malam dengan mak, cuba nak meleraikan sikit pertengkaran di antara adik-beradik tuan-tuan. Sukar tuan-tuan dan puan. Jadi apa yang saya nak tonjolkan dalam Islam ni, dia uswatun hasanah ni, contoh yang baik ini terdapat kepada Nabi Muhammad, masih Nabi Muhammad dan para sahabat dan tabi'in, dan contoh-contoh daripada orang alim di hadapan kita nampak contohnya. Selain daripada itu Ustaz, kalau dapat diulas tentang macam mana kita kadang-kadang anak tak semayang, kita tak tegur, menantu tak semayang, kita tak tegur. Kadang-kadang mak bapak atau bapak semayang sendirian, menantu tengok televisyen, terus televisyen, anak tengok terus televisyen, pelawa pun tidak. Kenapa itu berlaku dan macam mana berlaku dalam konteks kita bincang kakunya nasihat kepada ahli keluarga. Sila Ustaz. Nasihat tu. Sila dengar. Sila Ustaz. Setelah kekakuan ini dia berlaku satunya tadilah kerana kita tak mampu nak jadi role model. Role model lah. Kita tak mampu nak itu satu. Yang keduanya ialah kerana kita dengan anak ni, dia dengan anak atau dengan dengan anak lah, ahli keluarga kita, dia zaman lain, bukan zaman kita. Mereka bukan zaman kita. Sekarang ni Datuk tak ada dah kalau kita dengan anak semayang dia tengok TV. Dia tak ada, dia pegang ni je Datuk sekarang. Dia pegang ni. Ini dia hulu kita ya. Jadi kita nak ajak makan pun dia kata sekejap, nak habiskan dia game over dulu baru dia nak makan. Mobile Legend. Mobile Legend lah, PUBG lah, tak benda ni. Jadi itu satu cabaran juga lah kan. Dia halangan tu, yang satu tu halangan. Macam kita tadi lah, bila ada halangan, suara lain datang, satu pun tak boleh nak cakap. Suara yang berulang-ulang tadi tu. Itulah halangan. Satunya ialah halangan. Halangan dia ada gap di antara kita dengan mereka. Satu tadi yang kita kata kita tak mampu nak jadi uswatun hasanah tadi tu, nak jadi qudwah hasanah tu. Saya sampai letak nama anak saya qudwah satu orang. Anak perempuan tu nama qudwah. Jadi tapi tak jugalah kan. Jadi apa nama ni, yang menjadi penghalang kita ialah kita tak boleh nak masuk dalam alam mereka. Sebagaimana pernah Sayyidina Ali pun pernah kata dulu,
kenapa ada orang tanya dia kenapa zaman kamu ni jadi pemerintah tak sama dengan zaman Nabi. Dia kata dulu aku ni rakyat kepada Nabi, orang macam aku ni. Sekarang ni orang macam kau tu jadi rakyat aku. Jadi itulah maksudnya gitu. Kita dulu dengan ayah kita, dengan mak kita. Saya ingat saya dengan ayah dengan mak ni nak tengok muka dia pun tak berani. Dia bukan pernah pukul kita pun. Dia tak pernah sakitkan kita pun. Dia tengok saja kita dah tahu. Saya selalu kalau saya ingat masa kecil dulu, bila dia balik je, kita akan berlari terus pergi semayang. Solat. Bila dia naik rumah, dia akan tanya soalan pertama dia, dah solat ke? Kita kata kita dengan bangganya lah, kita cakap dah. Tapi kalau kita tak solat, kita tak sadar mak ayah kita balik, dia kata solat dah, terus kita berlari pergi ambil wuduk. Jadi itu zaman kita dengan ayah kita. Zaman anak kita dengan kita tak. Baik. Jadi kita nak kena menyelami hal anak kita tu. Ni kena pakar kaunseling semua, Datuk semua pakar lah ni. Macam mana nak menyelami nak menyelami zaman future lah, zaman yang ni. Back to the future. Pergi ke zaman anak ni. Jadi satu masalah juga. Tu di antara halangan lah. Mungkin ada banyak lagi halangan lain. Yang kita, satu lagi ialah bila kita bagi nasihat, anak menganggap kita beleteh. Dia bukan nasihat. Tapi kalau ibu pun mungkin macam tu, bapak pun macam tu juga, beleteh. Dia cakap bapak ni beleteh. Kalau orang Kelantan dia kata ngepek. Kita nasihat, dia kata kita ngepek. Bila beleteh ni maksudnya tak tahu butir di mana, tak tahu isi poinnya di mana, beleteh je. Kadang kita pun tak dapat nak menahan, nak membezakan masa bila. Okey. Hang juga. Sila. Sila Ustaz. Boleh hang juga. Boleh. Sila. Cakap terus Ustaz. Cakap terus. Boleh Sila. Okey. Beletih dengan nasihat tadi. Maksudnya kita kena pakar lah. Bagi seorang bapa, seorang ibu, seorang yang memberi nasihat ini mesti pakar. Balik kepada ayat tadi sebagai kunci, iaitu bil haqqi, dengan kebenaran. Bila kita buat sesuatu dengan kebenaran, sama ada kita cakap dengan hak, kita buat dengan hak, maka menyebabkan akan orang akan nampak, orang akan dapat terima. Jadi bila kita ni sebagai sumber, apa dia panggil sumber lah kan, sumber yang keluar dari kita itu benar, maka kebenaran itu senang diterima sebenarnya. Boleh diterima dan tidak ada sebab kita nak menolak. Sebab hati kecil, setiap hati manusia ni nakkan kebenaran itu. Cuma kita yang nak menyampaikan kebenaran itu mungkin kita tidak pandai nak menyampaikan, tidak pakar dan kita tidak cuba belajar. Kita hanya keluarkan apa yang kita nak keluarkan saja. Kita nak cakap apa yang kita nak cakap saja. Dengan anak kita, lagi dah tak ada tapisnya, tak ada filter dah. Kita dengan anak, kita dengan isteri, kita dengan ni tak ada filter kita. Dengan orang ramai depan mikrofon, ada filter dia. Ada tapisnya, nak cakap macam ni tak boleh, nanti orang kata apa. Tapi dengan anak, main belasah dia. Main belasah sebab nasihat jadi beletih. Nasihat jadi nasihat, tapi nasihat jadi beletih. Saya rasa tu di antaranya lah. Jadi nak tak nak, ibu bapa sebagai ayah ni, kita kena belajar. Takkanlah bila sesuatu yang sangat besar ni tak ada syarat rukunnya. Ada syarat nasihat, nak menjadi seorang penasihat ni kena ada syarat dia. Kalau kita tak ada syarat rukun, tak ada syarat rukunnya, dia bukan jadi punah penasihat, jadi punai sehat ke, dia jadi punah sehat ke, dia akan jadi macam tu. Jadi ada syarat rukun yang mungkin kita boleh bincang selepas ni. Apa syarat sebagai seorang penasihat? Saya rasa setakat tu dia macam ada. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan Ustaz dah memperkembangkan lagi tuan-tuan tentang ketidakmampuan kita menasihat tuan-tuan dan puan. Kita tidak menjadi role model kepada anak kita, dan kita sebut dah tadi, Ustazah pun ada sebut tadi, Ustazah Cinta pun ada sebut tadi. Kemudian tuan-tuan dan puan ialah berlainan zaman agaknya, ada generation gap.
ada gap ataupun ada jurang generasi antara kita dengan anak. Yang disebut tentang Sayyidina Ali tadi, dengan zaman Sayyidina Ali dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza, tuan-tuan. Jadi sebab itu caranya pun berbeza, tingkah lakunya pun berbeza, mungkin perkataannya berbeza, mungkin tuan-tuan cara penyampaiannya pun berbeza, bukan substannya tapi caranya berbeza, substannya mungkin serupa, tuan-tuan dan puan. Satu lagi yang disebut tadi tentang perlunya kita menyelami hati ni. Menyelami hati maknanya kita kena empathize. Dalam bahasa psikologi dia panggil empathy. Kita kena empathize. Letak diri kita pada kasut dia. Letak diri kita pada kedudukan dia. Tuan-tuan dan puan. Yang kita nak sihat anak antara anak laki-laki, anak perempuan. Tentu berbeza, tuan-tuan. Perkataannya berbeza untuk dinasihati. Masanya berbeza untuk dinasihati. Caranya berbeza untuk dinasihati. Itu, tuan-tuan dan puan, perlu. Sebab itu perlu ilmu. Ilmu menasihat ini perlu ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tuan-tuan, itulah nasihat. Kita niat nasihat, tapi anak-anak terima sebagai satu leteran, tuan-tuan. Kan berbeza. Leteran ni tak perlu ambil, tak perlu ambil kata orang, tak perlu ambil serius lah. Pasal tu leteran. Tapi kalau nasihat, tuan-tuan, nasihat ni kena ada outcome. Nasihat ni kena ada dia punya result daripada apa yang kita katakan itu. Saya nak pergi pada Ustazah. Ustazah, tadi kita katakan misalnya anak-anak nak nasihatkan, tadi belum sampai lagi. Anak-anak cuba nak nasihat mak bapak. Kan? Anak-anak. Mak bapak nampak tuan-tuan makin tua, dah tua umur 60, 70. Rumah dalam 100 meter, masjid 100 meter saja daripada rumah. Tapi ayah tak ada kekuatan. Pergi kedai, minum kopi, makan roti canai, ada kekuatan. Pergi kedai, beli rokok, ada kekuatan. Sembang dengan kawan, berjam-berjam, ada kekuatan. Tapi nak pergi melangkah ke rumah Allah, tak ada kekuatan. Jadi anak ni, tuan-tuan, anak ni entah macam mana, masuk MRSM, bahagian tuan-tuan puan sekarang ni, ulul albab. Jadi tuan-tuan puan, dia dah belajar agama dan sebagainya, timbul kesedaran, balik, bercita-cita dia nak menasihatkan ayah dan mak dia. Ayah terutamanya, tuan-tuan. Jadi itu halangan-halangannya. Tapi yang saya untuk Ustazah ni, macam mana pula dalam konteks suami isteri? Macam mana suami isteri nak menasihatkan suami? Dalam konteks yang sama, tuan-tuan dan puan, dengan anak nak menasihatkan mak bapak tadi. Macam mana sang isteri, terutamanya isteri cinta ni, tuan-tuan dan puan, nak menasihatkan suami ni? Macam mana? Sila. Allah, okay. Baik, terima kasih Datuk. Soalan tu cantik lah. Cantik sangat sebenarnya. Sebab bila zaman berbeza ni, bahasa kita pun kena berbeza. Jadi saya nak share kat sini mungkin adab-adab masa kita nak menasihati tu. Betul. Adab-adab pertama sekali yang kita boleh kaitkan, kalau nak bagi nasihat tu, menggunakan dia panggil apa, bahasa ataupun suara yang lembut lah. Kalau sekiranya kita bagi suara tone biasa ni, Datuk, memang tak sampai. Dia suara lembut. Suara lembut. Kalau isteri nak nasihat suami tu, tak boleh tunjuk dia ni bos. Sampai bila-bila suami tu suami, isteri tu isteri. Walaupun isteri tu pengarah ke, pengurus ke, ataupun pengetua ke. Tapi suami di rumah dia tetap jadi ni. Jadi seorang orang bawahan nak menegur orang atasan, ada cara dia lah. Tapi boleh sampai sekiranya menggunakan bahasa yang lembut, insyaAllah. Lain, qaulan lain, kata-kata yang lembut. Kemudian yang kedua, dalam konteks isteri menegur suami, elokkan daripada menegur di khalayak ramai. Kalau kat sini dalam konteks ni, dia depan anak lah. Dia depan anak. Jadi kalau anak nak menegur ibu atau ayah, elokkan daripada menegur depan adik-beradik yang lain. Takut nanti dia rasa terhina. Mak bapak rasa terhina. Suami pun rasa macam, oh, dia berlagak bagus isteri aku ni kan. Jadi tegur itu kalau boleh elokkan daripada ni, untuk supaya dia rasa apa? Sebaik-baiknya di tempat yang tertutup. Kalau suami isteri tu dalam bilik kamarnya lah. Ataupun kalau dengan anak, dia masuk anak dalam bilik, kemudian sembang. Dia panggil kalau perempuan tu girl to girl talk kan, man to man talk. Jadi dari hati ke hati, heart to heart. Itu lebih berkesan, insyaAllah. Kemudian yang ketiga tadi, menggunakan perkataan yang baik. Mana perkataan-perkataan yang kita nak guna tu kita pilih. Kan sekarang ni banyak perkataan yang bodoh, perkataan yang tak bagus lah. Benda tu kalau boleh kita elakkan. Memilih perkataan macam saya selalunya saya gunakan dengan saya pegang
Ini kaedah yang saya gunalah Datuk kita menasihat tu sambil pegang dia punya fizikal peluk dia, beritahu dia, gosok dia, cakap anak Umi ni baik, anak Umi tahu bahawa anak Umi ni boleh dengan nasihat. Nah, maksudnya kita bagi dulu, dia panggil pujian-pujian ataupun supaya dia punya mind dia, fikiran dia dah bersedia untuk terima teguran daripada kita. Kalau dengan suami tu tadi, cakaplah benda yang sama juga sebenarnya. Saya tahu abang seorang suami yang bagus, suami yang baik. Boleh tak saya nak bagi teguran sedikit? Jangan cakap terus pam macam tu. Lelaki susah nak terima. Dia mesti ada, dipanggil apa lebih berbentuk bujukan atau pujukan insya-Allah. Jadi yang keempat, antara adabnya lagi adalah minta maaf selepas tegur. Ini yang selalu kita tak buat. Kadang kita rasa bila kita tegur tu, kita dah atas pada dia lah kan. Sebenarnya bila orang yang menegur itu, lepas pada tegur, cakaplah saya minta maaf bang sebab saya terpaksa tegur benda ni. Saya minta maaf sebab saya nak membetulkan sedikit kekurangan yang ada daripada abang. Maksudnya dia rasa macam lain lah cara dia kalau bini tu kata, abang saya nak, abang ni buat salah. Benda ni tak patut abang buat. Cara tu berbeza dengan Datuk kan. Penerimaan dia rasa lain. Dia rasa lain. Dia rasa lebih dihormati. Sebab orang, semua manusia lah pada saya sebenarnya dia tak suka orang marah dia. Dia suka orang pujuk dia. Dia tak suka orang hina dia. Dia suka orang naikkan dia. Jadi itu teknik ketika menegur. Kemudian teknik juga kalau minta maaf ni maksudnya dengan kata lain, dalam minda separuh sedar dia, kita pujuk dia supaya dia tak terasa hati. Sebab kita dah mengatakan kesalahan dia kan. Jadi bila kita minta maaf tu, dia rasa okey balik lah insyaAllah. Kemudian yang kelima, terakhir sekali, berbaik sangka. Berbaik sangka dengan orang yang kita nak tegur tu. Kadang-kadang kita suka jadi Tuhan. Saya guna istilah ni Datuk. Iaitu kita suka menghukum. Kita kata memang dia memang tak mau terima lah. Cakap masa Kedah sikit dia memang dia degil ni, tak mau dengar. Suami aku memang macam tu. Dia selalu tertanyakan, nasihatlah, sembahlah dengan suami. Tapi kata, laki aku macam tu, tak boleh ubah dah. Kita jadi Tuhan. Sedangkan yuqallibal qulub kan, hati kita ialah hati yang berbolak-balik. Mungkin kita kadang mungkin dia sebenarnya orang yang kerah hati, tapi dengan cara kita yang baik, cara kita yang kena dengan adab-adab yang diajar oleh Nabi SAW, hati suami boleh lagi lembut. Dia kata apa istilah tu, batu tu air kan, kerak air yang dititis ke batu, akhirnya batu tu boleh berlubang kan Datuk. Maksudnya orang yang kerah hati macam mana pun boleh lembut dengan cara yang betul insya-Allah. Jadi pada saya 5 cara tu mungkin adab yang boleh diamalkan oleh anak sekiranya nak menasihati mak dengan ayah ataupun isteri kerana dia nak menasihkan suami dia insya-Allah. Allah, terima kasih. Cantiklah Ustazah, cantik. Tuan-tuan, ini adalah tips-tips tuan-tuan dan puan, tips-tips yang saya rasa dalam perbincangan macam ini tuan-tuan everybody is looking for tips. How to. Jadi Ustazah Cinta tuan-tuan dan puan telah memberikan how to kepada kita. Dia kata 5 tapi saya dah catat ni kat 8 tuan-tuan tips yang diberikan daripada bahasa yang lembut sampailah berbaik sangka tuan-tuan. Saya dah tulis 8 tapi Ustazah kata 5 tuan-tuan dan puan. Tapi apa pun dia boleh jadi 10, dia boleh jadi 12, dia boleh jadi 5 tuan-tuan. Bergantunglah kita ambil perkataan-perkataan yang mana, yang perkataan signifikan yang mana, mengatakan tentang apa. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah saya nampak kalau ini dapat tuan-tuan, ini dapat dilaksanakan lembut. Jadi kadang-kadang ada orang memang semula jadi tidak lembut Ustazah. Semula jadi entah macam mana, mungkin upbringing dan sebagainya, kasar. Bahasa kasar, cara kasar, duduk kasar. Itu muka tu tak berseri, jenis tak berseri punya muka. Jadi apa yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan, ini pun ialah berkaitan, ada kaitan-kaitan juga dengan apa yang kita nak bincangkan. Supaya selepas ini bila kita habis ni, mungkin nanti ada siri kedua, siri ketiga dan sebagainya membincangkan perkara yang sama, tapi sebab tuan-tuan kita nak tinjau lagi beberapa perspektif sebab
makin banyak kita perkatakan, makin banyak kita teroka, makin baik sebenarnya ilmu nasihat menasihati ini, tuan-tuan dan puan. Dia bukan satu cara, dia banyak cara. Cara yang mana sesuai dengan anak A, cara yang mana sesuai dengan anak B, cara yang mana sesuai dengan anak C. Begitu juga tuan-tuan dan puan tadi, kalau misalnya poligami, macam mana cara yang mana sesuai dengan isteri nombor 1, cara yang mana sesuai dengan isteri nombor 2. Takkan sama metodologi yang nak diadopt, yang nak diguna untuk isteri yang pertama dan isteri yang kedua. Begitulah seterusnya dan seterusnya seterusnya. Mana kita punya apa tu dah hilang dah, race dah hilang. Race tak boleh. Tak ada ya? Okey. Yalah, kita ucap terima kasih kepada Riz. Nampaknya internet tidak mengizinkan tapi dia tadi terulang. Saya pun tak tahulah di mana silapnya, tuan-tuan. Apapun tuan-tuan, saya nak pergi kepada ustaz lah. Kita nak kena rehat. Kita nak rehat sebentar, tuan-tuan. Kita nak habiskan sekitar dalam 15 minit lagi. Sekarang kita nak rehat sebentar. Jadi dalam rehat ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah nanti saya akan sebutkan sebab Ustazah Cinta dengan Ustaz belum pernah bersama dengan kita lagi. Apa yang kita sedang buat, apa Yayasan Kebajikan Sabah dan sebagainya, saya akan ambil masa dalam 30 saat nanti menerangkannya. Sekarang kita dengar pesanan daripada Yayasan Sabah. Sila abang. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini, tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama duduk dalam. Dapatkan madu tualang asli keluaran Kuatmat Seniam Berhad yang dijamin 100% asli dan memang berkualiti. Kepada anda semua, jangan tunggu-tunggu lagi. Order sekarang dengan WhatsApp kepada nombor yang tertera di skrin anda sekarang. Okey, para penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Taala kita dapat meneruskan, tuan-tuan, walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat mencabar sekarang ni, tuan-tuan. Internet nampaknya weak. Salah seorang daripada ahli panel kita terpaksa menarik diri sebab internet tidak mengizinkan. Saya pun tak nak blame kepada internet keseluruhannya, tuan-tuan dan puan, tapi inilah yang berlaku sebab kita bergantung dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dengan izin Allah. Kita bergantung kepada kekuatan internet, tuan-tuan. Tapi rekaan manusia ni, tuan-tuan, rekaan manusia ni tak pernah ada yang perfect, tuan-tuan. Kita pun tidak perfect, internet pun tidak perfect. Tidak imperfectnya kita dan imperfectnya internet, maka tuan-tuan sabarlah. Tuan-tuan teruskan kita melihat program ini dan terus bersama-sama dengan program ini. Saya nak pergi kepada Ustaz Abdul Sattar. Ustaz, saya yakin Ustaz pengalaman luas kan, pengalaman mendidik, pengalaman mengajar di sekolah sekarang ni, mengajar guru-guru, bukan mengajar orang lagi, mengajar guru-guru. Dan jadi sudah tentulah dia punya skills, dia punya skill set tu, dia punya kebolehan, kematangan dan juga keterampilan itu nampaknya sudah tentulah menonjol. Oleh kerana dah lama dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Apa yang saya nak sebutkan, Ustaz, dalam hal tentang guru-guru ni,
Guru-guru ni mesti didedahkan. Salah satu daripadanya, tuan-tuan, untuk menjadikan pedagogi ni, soal pendidikan ini berkesan, antaranya ialah kebolehan kita menyesuaikan diri guru dengan murid dan murid dengan guru. Itu salah satu daripadanya. Dan tuan-tuan apa, nasihat-nasihat ini biasanya mak bapak tuan-tuan dah surrender, tak boleh nasihat anak-anak. Mak bapak pergi sekolah, minta cikgu-cikgu tolonglah cikgu, nasihatkanlah cikgu, nasihatkanlah cikgu. Sebab mak bapak dah tak ada gigi, dah tak ada gusi untuk nasihatkan anak-anak. Jadi sekarang ni, tuan-tuan apa ni, Ustaz, sekarang ni tanggungjawab menasihat. Mak bapak dah serahkan di keribaan guru-guru di sekolah. Jadi macam mana, apa persediaan yang patut ada untuk menerima tanggungjawab yang lebih. Mengajar anak matematik itu satu hal, tapi nak mengajar anak berakhlak mulia itu satu hal. Dan ibu bapa dua-dua, ibu bapa surrender. Ajar matematik pun tak boleh, ajar sains pun tak boleh, tengok kerja rumah pun tak boleh. Satu lagi tuan-tuan, nak menasihat hal-hal agama yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak pun tak boleh. Akhirnya serah pada sekolah, serah pada guru. Jadi tuan-tuan dapat, ada kalanya mak bapak tuan-tuan ambil pilih, hantar anak paksa pergi Mahat Tahfiz, pergi Mahat Tahfiz, pergi Mahat Tahfiz dengan ingatan Mahat Tahfiz, ustazah di Mahat Tahfiz itu boleh mengambil tuan-tuan tanggungjawab itu. Macam mana Ustaz? Terima kasih Datuk. Memang sebenarnya gitulah. Sepatutnya seorang yang nak jadi guru, memang kita kena bersedia dengan ilmu-ilmu pedagoginya, ilmu pendidikannya, bukan setakat konten subjek tu, tidak. Itu memang dah belajar di sekolah, dah belajar sampai universiti. Tapi nak jadi cikgu, kena ada khusus khas bagaimana nak jadi cikgu. Jadi dalam kursus perguruan ni memang adalah pedagoginya, ada counselingnya. Sebab guru ni dia kena jadi super. Anak saya bila dia pergi sekolah tadika tu, prasekolah tu, dia balik, dia kata guru dia adalah superman, superwoman. Guru tahu semua. Tak ada benda yang guru tak tahu. Itu anggapan anak. Bila dia balik rumah, kita kata, anak dek baca doa makan, dia baca ikut cara dia, tak betul, kita kata tak betul tu dek. Dia kata cikgu kata betul. Cikgu kata betul, jadi tak boleh nak buat apa. Jadi memang guru ni, dia memang super lah. Tapi akhirnya bila guru tu tidak mengamalkan ilmu keguruan tadi, dalam budak tu dia dah besar, darjah 5, darjah 6, dia dah nampak lah cikgu ni tak ada apa pun. Itulah dia langgar cakap cikgu tu. Dia tak dengar cakap cikgu tu dah. Cikgu jadi macam mak ayah dia di rumah juga. Sama lah. Dia dah kenal lah. Apa yang cikgu cakap, tak ada pun cikgu buat. Apa yang cikgu cakap tu tak praktis. Dia tak praktis pun. Jadi akhirnya dia dah tak lemak pada cikgu. Tapi bekalan ilmu menasihati dengan kaunselingnya, apanya, diajar dalam kursus keguruan itu. Jadi dia sebenarnya bergantung kepada mak bapak ni. Bila kita serahkan anak kita kepada guru, bila 100% tu memang tak betul lah. Memang tak betul. Tapi nak kata tak betul pun mungkin betul juga. Hantar 100%. Macam kita, saya ni katalah ustaz lah kan. Anak kita nak ajar Quran, dia tak nak belajar dengan kita. Tak nak belajar dengan kita. Kenapa kita paksa cari ustaz lain datang rumah untuk mengajar Quran? Ustaz tu pula tanya, kau pun ustaz? Macam mana pula tu aku? Jadi dia kata kita tak boleh nak ajar anak sendiri. Dia kalau dia gadap je Quran tu depan kita, sekejap dia garu sana, dia garu sini. Akhirnya dia nangis lah. Sudahnya kalau dengan ustaz yang kita jemput tu dia lain. Jadi itu dah jadi mungkin tak tahulah apa dia, saya tak reti bab counselling ni, tak apa nak reti. Tapi tak tahu apa, mungkin ada jawapan pada counselling tu, mungkin ada lah. Dalam ilmu counselling tu mungkin ada jawapan. Kenapa mak ayah tak boleh nak ajar anak sendiri? Terpaksa panggil orang lain datang ajar anak kita. Dan mungkin itulah sebabnya ada sekolah kot.
Kalau mak ayah boleh mengajar sendiri, tak payah buat sekolah. Jadi itu di antaranya lah tu. Iyalah ke. Jadi perlu ada kepada guru mereka walaupun dia bukan kaunselor dan apa, sebab itulah guru ini dipanggil setakat dia adalah guru pengajar, tapi dia adalah pendidik. Ada orang panggil dia murabbi, pengasuh. Murabbi ini pengasuh. Ada yang panggil lagi mursyid, penunjuk jalan, petunjuk arah. Ada dipanggil apa lagi? Murabbi, muallim. Muallim ini pemberi ilmu, menyampaikan ilmu saja. Tapi yang murabbi itu perlu ada kepada guru. Dan ini telah disediakan dalam program-program keguruan yang kami di IPG buat. Cuma pelajar tu praktis ke tak praktis di sekolah tu, itu dia punya hal lah. Maksudnya dia lah yang bertanggungjawab lah kalau dia tak amalkan apa yang dia belajar. Dan kita ajar juga bagaimana cara pendidikan Islam. Dalam Islam pendidikan ini ada tadilah kita baca tarbiyatul aulad, bagaimana nak ajar anak-anak. Kita ajar juga ilmu psikologi anak yang umur 7 tahun sampai 9 tahun lain dengan anak yang 9 hingga 11 tahun. Itu semua ada dalam kepala guru-guru itu. Cuma dia nak praktis atau tidak praktis itu saja letak pada dia lah. Jadi tentang balik kita kepada nasihat yang menyebabkan ibu bapa kaku tadi, salah satunya tadilah sebab dia kata kalau dia tak boleh nasihat, guru-guru boleh nasihat. Sebab tu kalau anak dia tak bagus, dia salahkan guru. Dia kata guru tak reti nasihat. Dia kata guru tak pandai nasihat. Dia akan salahkan guru, dia tak salahkan dia. Kita ni tak akan salahkan diri kita sendiri, kita akan salahkan orang lain. Anak kita tak berjaya, tu guru ngajar tak betul, guru tak bagi nasihat, guru itu, guru ini. Itu memang gitulah. Jadi nasihat ni mana-mana pun kita kembali kepada dua perkara tadilah. Nasihat dengan kebenaran dan nasihat menasihati kesabaran. Okey. Terima saya kasih. Datuk pernah kata dulu dalam 10 tahun yang lepas. Saya ingat lagi kata-kata Datuk. Dia kata nasihat nak cerita tentang sesuatu ni kepada anak-anak kita tak boleh sekali. Tak boleh 2 kali, tak boleh 3 kali. Kena beratus-ratus kali. Saya ingat Datuk yang cakap dulu kan. Kena beratus-ratus kali. Jadi kalau setakat aku dah nasihat 1 kali lagi pun nak dengar lagi. Dah 5 kali aku cakap dengan kau. Itu yang dia betul tu. Sebab dia rasa 5 kali tu budak dah boleh terima. Kena 200-300 kali. Kesabaran tu perlu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan, saya merasakan walaupun secara casual Ustaz menjawab tuan-tuan dan puan, tapi ilmunya tuan-tuan dan puan, pengalaman saya tengok Ustaz ni, tengok muka Ustaz ni pun saya dah nampak. Saya nampak ilmunya, saya dapat pengalamannya, saya nampak hikmahnya, saya nampak berbagai-bagai tuan-tuan. Jadi inilah manusia-manusia tuan-tuan. Inilah manusia yang kita Yayasan Sabaha ni cuba tampilkan tuan-tuan. Kita nak bawa kepada masyarakat. Memang mereka berkhidmat dengan masyarakat luas tuan-tuan dan puan, tapi kita nak bawa kepada masyarakat untuk bersama-sama kita mengangkat martabat insaniah ni dalam kehidupan kita ni tuan-tuan dan puan. Sebab saya lihat dalam pengalaman saya lah Ustazah Cinta dan juga Ustaz dalam pengalaman saya, kalau tak ada lah nasihat menasihati ni, habislah masyarakat. Masyarakat dah goyah, sedang goyah ni tentang agama ni. Yang tak semayang berapa ramai tak semayang, yang tak jaga semayang berapa ramai tak jaga semayang. Saya bagi ceramah di masjid di surau serata negara termasuk Brunei, Singapura dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, masjid kosong, tuan, kosong masjid. Nak cari anak-anak umur 15 tahun sampai 25 tahun. Kadang-kadang ada tempat-tempatnya di depan ada 100 orang. Nak cari budak dalam umur yang sedemikian, tuan-tuan, kosong. Jadi dalam keadaan goyah yang macam itu, mak bapak tak mainkan peranan, kalau guru pula tak mainkan peranan, pemimpin masyarakat tidak mainkan peranan, siapa lagi nak mainkan peranan? Tuan-tuan, Nabi tak ada lagi selepas Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar tak akan lahir lagi, Sayyidina Umar tak akan lahir lagi. Tak ada. Kitalah yang menyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Nabi Muhammad merupakan seorang penasihat, kitalah yang menyambung nasihatnya. Tuan-tuan puan, saya nak sebelum pergi pada ustazah ni, sebenarnya nasihat ni dia ada dua-dua sekali tuan-tuan ya. Seninya pun ada, sains pun ada. Ini yang dikatakan tuan-tuan, advising ni, dia kata two components advising. There is science of advising, ada satu arts of advising. Dua-dua sekali. Seninya ada, sainsnya pun ada tuan-tuan puan. Sebab itu insya-Allah kita kena, saya bukan nak menakutkan para penonton ni, tidak tuan-tuan, tetapi kalau kita berkendakkan apa yang kita lakukan itu berkesan, akan menimbulkan sesuatu natijah yang baik, hendaklah dilakukan dengan baik tuan-tuan puan. Jadi ustazah ada petua-petua agaknya mungkin yang nak disampaikan kepada kita dalam 3-4 minit yang akhir ini. Mungkinlah kita dapat sesuatu yang dapat kita berpegang sebelum kita menamatkan pada program ini. Sila ustazah. Assalamualaikum. Datuk dengar suara Dengar. Dengar. Okey. Pertama sekali saya sebenarnya nak ambil peluang kat sini. Saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kat Datuk. Sebenarnya saya adalah fasilitator Datuk dulu masa akrab. Masya Allah. Saya pelajar Universiti Malaya bersama suami saya. Kami pergi ikut doktor sampai kat Singapura. AMP dekat Singapura. Ya, betul. So antaranya saya masih ingat kata-kata tadi Ustaz Sattar kata ingat kata-kata doktor, tapi saya ingat secara live. Datuk sebenarnya satu ketika saya dapat satu kumpulan pelajar ni, saya dapat Datuk bagi kat saya belajar yang 13 tahun hingga 17. So which is remaja masa tu saya tak ada pengalaman, saya masih lagi anak daras, tak ada pengalaman. So satu ketika salah seorang daripada adik saya tu bila masa buat MPI tak silap saya, Maktab Perguruan Islam. Ada ingat kita ada malam tu bakar api tu. Salah seorang daripada mereka ni, saya pergi buat aduan dekat Datuk, dekat ni lah, saya kata budak saya hilang dan dia tak mau ikut, dia isap rokok, perempuan. Masa saya menangis, saya turun daripada atas, sampai perjumpaan FSC malam tu sebab hidayah saya tak sampai. Dan masa tu Datuk pesan, dia kata kita ni bukan penghukum orang yang boleh ubah hati, tapi Allah ubah, tapi kita perantaranya. Saya jadi kuat balik. Datuk, budak tu memang lepas tu saya jumpa baju dia, dia kata Kak, lepas ni saya nak pergi naik kelab balik sebab saya tak suka program macam ni, saya kena paksa. Dia anak orang kaya lah. Kemudian saya kata tak apa, insyaAllah Allah ada adik. Kalau adik perlu akak, satu hari charger saya balik. Datuk, selepas setahun kot, saya dapat surat dia. Dia kata dia dah insaf lepas dia jumpa jalan balik. Dia ingat kata-kata yang kita sampai dalam akrab tu. So insyaAllah saya doakan anak itu kalau ikut umur dia sekarang dah berusia 30 kot. Sebab saya dah 50, macam tu lah. Ya, terima kasih Datuk. Jadi insyaAllah ini anak didik Datuk lah ni, jadi Ustazah Cinta. Allah. So malam ni saya nak bagi tip macam mana teknik menegur supaya orang terasa. Pertama sekali ialah niat negur dia bukan nak memalukan dia. Niat untuk negur tu macam satu. Kadang mungkin kita niat supaya dia tak merempit lagi. So bila niat tu mesti pasang niat betul-betul supaya dia tak ada banyak benda lain yang mengganggu niat ni, tapi kita nak bantu dia. So yang kedua ialah saya nak menyarankan supaya kita ada baca doa. Kalau orang nak tegur kan dia tak apa kan. Doa wajib tepat, kita pergi berdoa, buat solat hajat sebelum tegur seseorang. Tapi mungkin susah sikit, paling kurang untuk kita baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta supaya lisan kita mudah dan dia dibukakan, dilapangkan hati untuk mendengar teguran daripada kita. Yang ketiga, teknik dia lagi adalah kita kena selitkan pujian. Macam yang saya kata awal tadi tu, puji dulu, atau istilah yang saya belajar dengan sifu saya dekat sini, dia kata puji smash. Puji smash. Maksudnya kita puji dulu, lepas tu kita smash dia. Jadi dia tak rasa bahawa kita memang lempang dia. Sebenarnya kita buat dalam senyap-senyap. Dia tak terasa, insyaAllah. Yang keempat, jangan kita melengkar jauh. Pusing, maknanya kaedah menyindir. Sebab kaedah menyindir tu lagi bahaya daripada kaedah. Jadi saya sarankan kita tegur orang ialah direct, straight to the point. Direct terus.
InsyaAllah. Dan yang terakhir sekali ialah kita kawal emosi dan juga tone suara ketika kita nak duduk. Macam kaedah yang selalu saya guna ketika menegur orang, dah senyuman tu jangan hilang. Maksudnya kita senyum kata, saya impak yang serius. Tapi kalau kita senyum, kita pegang dia kalau dia perempuan lah. Kita kalau dia budak-budak sekolah lagi lah, kita boleh peluk dia. Kemudian minta maaf. Maksudnya benda tu ialah cara Nabi SAW, macam mana Nabi sahabat. Kita ambil akhlak Nabi yang sangat hebat dari sudut akhlak Nabi, kelembutan suara Nabi, kelembutan hebatnya akhlak Nabi tu kita ambil untuk kita membentuk balik ummah. Sebab saya guru sekolah menengah Datuk. Jadi sekarang ni kacau, pelajar-pelajar sekolah menengah pun ramai yang dah terlibat dengan pelacuran. Dah. Benda tu jadi macam satu yang kita sangat takut. Jadi sampai masanya kita tak boleh keras lawan keras. Kita kena lembut dengan mereka, dalam masa yang sama kita puji-puji smash tadi. InsyaAllah setakat ni saya dengan tim motivator dekat Kedah ni, kami berusaha. Dan alhamdulillah ada yang datang, saya buat coaching Datuk dengan budak-budak ni, insyaAllah ada yang sedar, dengan izin Allah mereka insaf dengan teknik-teknik yang kita buat insyaAllah. Jadi saya bersama malam ni. Terima kasih. Terima kasih Ustazah, Masya Allah tuan-tuan. Okay. Walaupun keadaan internet tak berapa baik di Baling di sana, dan juga yang di Kota Baru pun, yang di Shah Alam pun tuan-tuan, yang sepatutnya paling hampir dengan kami di sini tuan-tuan pun hilang langsung daripada skrin. Ini menunjukkan tuan-tuan malam ni agaknya hujan terlalu lebat. 2 hari ni tuan-tuan hujan terlalu lebat. Dan renyai-renyai, tak nak habis-habis hujan-hujan itu. Jadi ini pun tuan-tuan sebenarnya ada pengaruhnya kepada kebolehan kemampuan internet kita insya-Allah. Tapi apa pun tuan-tuan saya nak supaya dalam masa 1 minit saja, 1 minit, saya nak minta Ustaz Sattar berikan satu conclusion tutup majlis ini tuan-tuan dan puan Ustaz Sattar, sila Ustaz Sattar dalam 1 minit insya-Allah. Datuk, terima kasih. Saya nak dalam minit ini saya nak cuba rumuskan bahawa budayakan nasihat menasihati, belajar kita nasihat, dan sekali-sekala kita minta orang nasihatkan kita, minta isteri nasihatkan kita, minta anak-anak nasihatkan kita. Kalau kita nak nasihat orang, kita kena pandai mendengar nasihat orang. Kita nak nasihat anak juga kita kena dengar nasihat anak, kita kena dengar keluhan anak. Kalau nak nasihat isteri kita juga kena dengar nasihat isteri dia pada kita. Jadi itulah tawasau, itulah saling nasihat menasihati, saling pesan berpesan. Ada 2 hala. Kita nak hormat orang, kita nak orang hormat kita kena hormat orang. Kita nak orang dengar cakap kita kena dengar cakap orang. Jadi itulah budayakan yang itu. Budayakan erti mendengar, barulah kita reti menyampai. Kalau nak dengar tak reti, macam mana nak sampaikan? Saya rasa 1 minit itu cukup lah. Terima kasih para penonton yang dihormati sekalian. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan tentang ketidaklancaran internet pada malam ini. Dan saya tengok ahli-ahli panel termasuk Cik Riz yang dah keluar, yang dapat terpaksa mengundurkan diri pun bersungguh-sungguh tuan-tuan. Sangat bersungguh-sungguh untuk menjadikan majlis ini berjaya. Dan memang sudah berjaya daripada awal tuan-tuan, dan 1 jam, saya rasa kita sudah ke udara dekat-dekat 1 jam 15 minit tuan-tuan dan puan. Jadi walaupun begitu, saya mengucapkan tuan-tuan yang masih bersama dengan kita, masih menonton siaran ini, syabas. Inilah daya tahan, daya juang yang perlu ada sedikit untuk kita duduk dalam majlis ilmu seperti ini untuk dapat menikmati ilmu. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya rasa yang akan datang ni saya nak jemput lagi Ustazah cinta kita, Ustazah Maudah kita, dan Ustaz dan juga Riz tadi. Sayang tuan-tuan, Riz ni pengalaman dia luas. Dia duduk di England 20 tahun tuan-tuan dan puan dan berbagai bagaian yang dilakukan di sana, dan balik ni menjadi konsultan, dan banyak perkara yang sebenarnya kita boleh tinjau daripada anak muda ni tuan-tuan dan puan insya-Allah. Tapi apapun tuan-tuan para penonton dan mata sekalian, besok pagi pukul 7 seperti biasa, pukul 7 namanya titisan embun pagi. Titisan embun pagi, dan besok malam 9 suku.
9 suku malam besok tuan-tuan. 9 suku malam besok serupa juga. Iaitu Salam Husnul Khatimah, panel discussion, perbincangan panel. Ada lagi kita akan bincangkan tajuk yang baru dengan insya-Allah ahli-ahli panel yang baru yang akan menyertai program. Dan diharap pada malam besok internet, kemampuan internet lebih baik daripada dibandingkan pada malam ini. Dan juga tuan-tuan puan, insya-Allah yang perlu juga saya sebutkan ini adalah dibawa oleh Yayasan Kebajikan Sabah yang non-profit making. Kita tidak bersasarkan satu sen pun apa-apa keuntungan. Kita nak bina, tuan-tuan, kita nak bina satu kompleks yang agak besar. Tuan-tuan, beranggaran 12 juta ringgit, tuan-tuan puan. Nak dibina untuk memberikan satu program sebagai cikgu-cikgu ni, saya rasa program ini mungkin tidak ada pencapaiannya itu, tuan-tuan, dalam sistem kita ya. Nama programnya Pendidikan Hujung Usia Mati dalam Husnul Khatimah. Pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan puan, kita nak bantu diri kita, nak bantu masyarakat. Kita tengok berapa ramai. Diri kita sajalah tuan-tuan. Bersedia tak kita untuk mati besok? Bersedia tak kita mati bulan depan? Bersedia tak kita untuk mati tahun depan? Bersedia tak akidahnya? Bersedia tak syariahnya? Bersedia tak akhlaknya? Bersedia tak keluarganya? Bersedia tak pimpinan kita? Bersedia tak amalan kita? Bersedia tak ketulusan ikhlas kita melakukan amal ibadat, tuan-tuan? Inilah yang nak ditonton. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan, ada ramai orang umur 60-an, 70-an, Quran tak boleh baca, tuan-tuan. Buta Al-Quran. Kesian, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau semak, minta siapa-siapa saja, tuan-tuan, kita pergi tepi jalan, bagi seorang RM5 saja, kita nak semak, suruh dia sembahyang subuh 2 rakaat daripada takbiratul ihram sampai memberi salam. Tak boleh, tuan-tuan, tak boleh. Kebanyakan tak boleh. I would say 90% tak berapa boleh. Baca Fatihah pun, tuan-tuan, tak boleh. Makhraj tak betul, tuan-tuan. Tajwid tak betul, tuan-tuan. Jadi inilah tempat pusatnya. Ada modul-modul dengan ada sistemnya, ada kurikulumnya, ada silibusnya, ada organisasinya, ada tenaga pembimbingnya. Dan saya minta nanti Ustazah Cinta dengan Ustaz, salah seorang daripada orang yang akan memberikan khidmat bakti, tuan-tuan dan puan. Bila siap, kita nak bangunkan tahun depan ni, tuan-tuan. Tahun depan kita nak bangunkan. Bila kita dah kutip 4 juta daripada 12 juta, 1/3 expert mengatakan barulah kita boleh bangunkan. Takut kalau kita bangunkan sekarang dengan fund yang tak cukup, nanti dia tersangkut-sangkut, tuan-tuan, tersangkut pembedaannya, insya-Allah. Jadi ya, untuk anak-anak pula, tuan-tuan, saya nak panjangkan sikit. Untuk anak-anak, kita ada program khas. Ada 4 modul, 1 modul 3 hari 2 malam. Datang kemari anak-anak. Untuk apa? Anak-anak yang salih, anak yang salihah. Tuan-tuan dan puan, anak yang akan menkhidmati mak bapak masa sihat, menkhidmati mak bapak masa sakit, menkhidmati mak bapak masa nazak, menghormati mak bapak masa terbujur menjadi jenazah, menghormati mak bapak untuk menjaga harta, duit tinggalannya, dan mendoakan mak bapak sampai bila-bila, tuan-tuan dan puan. Inilah yang kita nak buat. Setakat anak yang tak semayang, anak tak jaga semayang, siapa nak mentalkinkan kita? Anak nak mentalkinkan kita? Dan saya, tuan-tuan dan puan, tak siapa-siapa, semua anak-anak yang datang besok, boleh, tuan-tuan, memandikan mak bapak dia, mengkafankan mak bapak dia, mengimamkan semayang jenazah mak bapak dia, tuan-tuan. Dan tuan-tuan meletakkan keliang lahat, menyereningkan menghadap kiblat anak-anak, tuan-tuan. Mentalkinkan anak-anak, mendoakan anak-anak, dan menjaga harta bendanya supaya tidak ada satu pun yang dibelanjakan walau satu sen di luar daripada batasan syariat. Anak-anak yang salih, anak yang salihah. Jadi mak bapak ikut program, anak-anak ikut program pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Dikatakan satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia. Yang inilah yang kita nak bangunkan, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, apapun kita harap, Ustazah kita bantu, tuan-tuan, kita bantu. Saya, tuan-tuan, menjalankan seluruhnya ini, tuan-tuan. Saya dah berazam, saya nak infakkan apa juga saya yang ada. Mental saya, pemikiran saya, di hujung saya. Tuan-tuan, saya tulis hujung ni untuk Ustaz lah. Saya nak seronok nak bagi tahu Ustaz. Ada 3 buku yang dia punya apa tu, umur buku ni semuanya sekitar dalam 1 tahun dan ada sebahagiannya ada baru 3 bulan. Tuan-tuan buku ni saya tulis, tuan-tuan, ni buku ni. 3 buku ni, tuan-tuan, saya tulis ya. Ini buku yang ke-41. Ustazah pun tahu agaknya saya tulis 41 buku dah, tuan-tuan. Apa nama buku ni?
Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Tuan-tuan, kita ceritakan daripada awal hingga akhir, kamu mesti mengkhidmati mak bapak engkau dengan penuh tulus ikhlas. Tak berdecit, jangan berdecit sekalipun. Sayang, kasih cinta kepada ayah, khidmatilah sampai hujung hayatnya. Yang ini tuan-tuan, ini buku yang ke-42. Nama buku ni Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya tulis buku ni tuan-tuan kerana saya, untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk masyarakat umum. Mari kita bersedia untuk menghadapi datangnya malakal maut bertemu dengan kita. Inilah bukunya tuan-tuan. Dan satu lagi tuan-tuan, ini buku ni baru 3 bulan. Apa tajuk buku ni? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku bukan hanya ahli syurga, isteriku bukan bidadari syurga, isteriku Ketua Bidadari Syurga. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah ini boleh diseminarkan nanti ustazah, ustaz, kita boleh datang untuk seminarkan. Mungkin setengah hari seminar satu buku, setengah hari seminar satu buku. Ataupun kalau kita buat online seminar, boleh dibuat tuan-tuan dan puan. Insya-Allah inilah yang sedang kita usahakan di bawah Yayasan Kebajikan Sabah. Inilah yang kita buat tuan-tuan dan puan. Jadi harap Allah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan, kekuatan kepada saya. Mari kita akhirkan hayat kita tuan-tuan. Tidak lain dan tidak bukan berbakti kepada agama, berbakti kepada agama Allah dengan tulus ikhlas. Berikanlah apa yang kita ada. Allah dah berikan seluruhnya kepada kita. Sampailah masanya kita curahkan setitik 20 kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu. Terima kasih yang tak tinggal kepada Ustaz Abdul Sattar Muhammad. Dan terima kasih kepada Ustaz Cezazah cinta kita, Ustazah Maudah Ali yang telah bersama-sama kita pada malam ini. Dan terima kasih juga pada Rizal Isharuddin yang tidak dapat meneruskan oleh kerana masalah teknikal yang kita sedang hadapi. Nanti bila saya telefon balik untuk meneruskan program ini, saya harap Ustazah tak ada masalah, Ustaz pun tak ada masalah untuk menyambut seruan kita, insya-Allah. Cukup setakat itu. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.